Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar ayah ibu semua, adik-adik, seluruh para penonton 114 TV Al-Hijrah yang dipilih Allah untuk bersama pada pagi ini, di pagi Assalamualaikum Ustaz. Dan apa yang bakal kita kupas ya dalam tempoh yang terbatas ini ya adalah topik yang saya yakin akan menyebabkan semua akan stay ya, iaitu topik sabar kunci kemenangan. Surah yang bakal kita ambil kekuatan adalah surah yang semua kita hafal insya-Allah. Seringkali kita membaca surah ini insya-Allah sebelum membaca ya sesuatu buku-buku yang penuh dengan ilmu ataupun sebelum majlis ilmu. Inilah surah Al-Insyirah, iaitulah surah yang ke-94 ya, dan mempunyai 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami juga telah mengurangkan beban dari pundakmu. Alladhi anqadha dhahrak. Yang telah memberatkan belakangmu. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu. Ayah ibu, tuan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, surah ini sangat memberikan kekuatan kepada sesiapa sahaja yang membaca, memahami dan melakukan tadabbur. Kerana surah ini mengajar, sebagaimana surah ini mengajar Nabi SAW, kemenangan pasti datang, tetapi perlu difahami bahawasanya kesulitan, kesusahan adalah pasangannya kepada kemenangan dan kekuasaan. Allah Ta'ala ada sebab untuk kemenangan yang bakal diberikan kepadamu wahai Nabi. Kesenangan yang menanti di kemudian hari mesti didahului terlebih dahulu dengan kesulitan dan bebanan. Kerana kesulitan, bebanan, hidup susah inilah yang akan mematangkan kamu bila kamu diberikan kepimpinan nanti. Kesusahan, kesulitan yang dihadapi di Makkah selama 13 tahun, itulah nanti tarbiyah ataupun kamus kepimpinan yang sangat mahal, yang kau tidak akan dapat perolehi daripada mana-mana tempat. Dan tidak ada universiti boleh mengajar kamu kepimpinan. Kerana kepimpinan dan kesabaran tidak boleh dipisahkan. Kepimpinan dan belajar hidup susah tidak boleh dipisahkan. Dahulu kamu pernah yatim piatu, ia adalah kamus kepimpinan. Dahulu kamu pernah meminta-minta ya, mencari-cari kebenaran, itu kamus kepimpinan. Dahulu kamu pernah miskin, itu kamus kepimpinan. Di mana kamu tidak akan dapat pelajari kesemua ilmu ini di mana-mana universiti, sekolah. Ia adalah directly pendidikan daripada Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Lalu kesemua package kepimpinan ini adalah satu yang compulsory, suatu yang wajib agar nanti bila kau dapat kuasa, bila kami tinggikan sebutan namamu di seluruh dunia akan menyebut namamu. Ya, bayangkan semua orang menyebut nama kita. Berapa ramai orang tumbang dalam hal ini. Bila menjadi pujaan hatiku, ya, bila menjadi puji-pujian di seluruh dunia, ya, followers jutaan, berapa ramai orang boleh tumbang dan tumpas dengan nikmat ini. Tetapi kerana kamus kepimpinan tadi, kerana makin banyak kesulitan menimpa kamu wahai Nabi di Makkah, harapnya apa? Harapnya adalah wa ila rabbika farghab.
kamu akan lebih banyak mengadu pada Allah. Lebih banyak kesulitan terjadi, lebih murni pergantungan pada Allah. Makin kuat tekanan, makin murni pergantungan pada Allah. Itulah yang mahal bila menjadi pemimpin yang besar selepas hijrah nanti. Jadi ini bukan sekadar surah untuk Nabi SAW. Ia adalah surah yang memotivasikan umat Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan, ya, surah ini bermula, ya, dengan 3 pemberian. Surah ini bermula dengan 3 anugerah yang Allah Ta'ala umumkan. Kalau kita tengok surah sebelumnya, Allah motivasi Nabi dengan 3 perkara yang terjadi di masa lampau. Allah Ta'ala menggunakan alam, ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Surah sebelumnya, ya, wa wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. So 3 peristiwa di masa lampau itu telah dijelaskan dalam surah sebelumnya. Bukti yang kamu sedang melalui tarbiyah kepimpinan, kamu sedang melalui apa yang dalam kamus kepimpinan yang telah disediakan kepada pemimpin-pemimpin terdahulu. So kamu bukan orang yang pertama lalui. Orang-orang sebelum kamu seperti Nabi Musa pernah yatim, dianggap yatim piatu oleh mereka yang berada dalam istana Fir'aun. Yang kedua, selepas surah ini Allah membawa juga 3 pendekatan. Kalau tadi 3 peristiwa di masa lampau, sekarang adalah 3 pengumuman pemberian di masa akan datang. Tahniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menerima nikmat ini. Yang pertama sekali, alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala beri kepada Nabi kelapangan dada. Kelapangan dada bukan dada dibelah, ya, walaupun ia adalah pendapat beberapa ahli tafsir, tetapi alam nashrah adalah kelapangan dada dengan Islam, ya, sebagaimana disebut dalam suratul An'am, yashrah sadrahu lil Islam. Maksudnya apa? Nabi SAW adalah manusia. Dia bukan malaikat yang boleh melakukan sebarang perintah dengan penuh ketaatan tanpa sebarang perasaan dalam hati. Nabi manusia, dan Nabi adalah insan yang selama 40 tahun hidup tidak pernah terlintas jauh sekali bercita-cita, terlintas pun tidak, untuk menukar karier dengan taklif yang baru diberikan pada umur 40, iaitulah Nabi dan Rasul menyampaikan Al-Quran kepada penduduk Makkah. Bayangkan tuan-tuan, umur macam saya 38, 39, 40 ni, dan katakan kita pernah berkecimpung begitu lama dalam dunia bisnes 28 tahun. Kita dah zon selesa dengan dunia bisnes, dan anda menjangkakan masa depan anda akan berkesudahan sebagai ahli perniagaan, berkahwin pula dengan ahli perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Tiba-tiba umur 40 anda diumumkan untuk menukar karier. Siapa yang mampu untuk tiba-tiba 360 darjah tukar begitu? Wallahu a'lam. Kita akan sambung sebentar lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sambung semula perbincangan kita tentang ayat 1, 2 dan 3 daripada surah Asy-Syarah. Ayat 1 menjelaskan Nabi diberikan kelapangan dada, yang bukan lapangan dada jadi bidang, tidak. Tetapi dalam dada ada apa tuan-puan? Ada hati. Hati ada emosi, emosi ada perasaan. Perasaan apa? Boleh ke saya lakukan tugas ini sedangkan saya tiada pengalaman, ya Allah? Sebab itulah doa Nabi Musa sama dengan ayat 1 ni. Sebab Nabi Musa diminta oleh Allah buat kerja yang dia tak sangka.
Saya nak balik ke kampung, jumpa mak saya yang saya rindu. Saya nak jumpa abang saya Harun. Saya nak jumpa kakak saya duduk kat Madian 10 tahun. Saya rindu. Tiba-tiba dalam perjalanan Allah Ta'ala hentikan perjalanan. Dan Allah kata, kau tidak pulang ke kampung mengubat rindu. Kau kena pergi pada Fir'aun, raja yang paling berkuasa di atas dunia. Mana ada orang relax dia kata, baiklah saya akan taat pada perintahmu wahai Allah. Nabi Musa manusia, Rasulullah manusia, radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hati itu ada perasaan, boleh ke? Sebab saya tak ada pengalaman. Dan tanah Arab mana ada Nabi sebelum Rasulullah? Macam tanah Syam, macam Baitul Maqdis, yang mana Nabi-Nabi sangat ramai. Di Makkah tak ada orang terlintas untuk bercakap-cakap tentang Nabi kalau banding dengan Yathrib. Itu lain ceritanya. Makkah ni ya, orang tak pernah berbincang pasal Nabi. Dan orang tak pernah terlintas nak jadikan hidupnya sebagai seorang Nabi. Nak hidupnya ada Nabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi perintah Iqra, Allah Ta'ala bagi perintah Nun wal qalami wa ma yasturun, Allah Ta'ala bagi perintah Ya ayuhal muddathir, Ya ayuhal muzammil. Perintah kenabian. Nabi mengalami perasaan, boleh ke saya ni nak menyampaikan apa yang Allah Ta'ala minta. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, mulai sekarang kau takkan pandang perkara yang bagi setengah orang berat dan beban, kau tak akan pandang ia berat dan beban. Aku akan berikan kepada kamu kekuatan untuk memandang perkara yang beban sebagai nikmat. Kau tak akan mengatakan orang maki, kau tak akan mengatakan kepada orang yang memberikan respon yang negatif dengan perkataan-perkataan daripada kau, perkataan yang negatif yang sama. Allah Ta'ala akan berikan kekuatan kepada Nabi untuk mentafsirkan apa yang diperlakukan oleh kaumnya dengan tafsiran yang positif. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah Ta'ala ulang dalam surah ini. Dan dalam pengulangan 2 kali ini, Allah tak kata kesenangan itu lepas kesusahan, so kau kena tunggu. Tak. Allah Ta'ala menggunakan perkataan ma'a. Maknanya semasa kau diuji dengan orang maki hamun, orang tak suka dengan idea-idea yang kau berikan, sebenarnya masa tu kau sedang memperolehi banyak kebaikan. Apakah kebaikan? Semasa kau belajar sabar, kau belajar menahan marah, kau belajar tidak pandang apa yang mereka kenakan kepada kau, kau belajar memaafkan, kau belajar Allahu Akbar. Semasa berlaku kesulitan secara live, kerana Allah yashrah sadrahu lil Islam, Nabi diberikan kekuatan. Makin kuat orang menentang, makin yakin Nabi pada Islam. Adakah ada nikmat yang lebih besar daripada ni, tuan-tuan? Kita nak menyebarkan dakwah, orang tak suka, makin kita yakin ini jalan yang benar. Ini jalan yang benar kerana orang makin menentang. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Nabi rasa beban di belakangnya. Sebab apa? Kalau Nabi Musa, kerana perkataan wizrak inilah beliau meminta dia teman. Nabi Harun, wazir. Tetapi Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, kau tak perlukan sesiapa, kau hanya akan dapat kekuatan daripada Allah. Allah Ta'ala akan ringankan apa yang kau rasa beban. Apa dia, tuan-tuan? Nabi faham yang baginda tidak hanya boleh bercakap, buka mulut. Aku kena ubah satu sistem yang sangat berkarat dengan perkara-perkara jahiliah. Bolehkah aku mengubah masyarakat yang menindas wanita? Bolehkah aku mengubah masyarakat yang mereka dengan arak jadi darah daging sebati? Bolehkah aku mengubah masyarakat yang membunuh anak-anak perempuan? Bolehkah aku mengubah masyarakat yang hidupnya bersumberkan pendapatan riba? Bolehkah aku mengubah manusia-manusia mutaffifin, manusia-manusia yang sukakan at-takatsur? Ini bukan kerja mudah, ia adalah beban. Wa wada'na 'anka wizrak. Allah Ta'ala angkat beban tu sehingga Nabi tak akan kata ini adalah beban.
ia adalah tarbiyah. Ya, boleh tak kita kata begitu bila Allah Ta'ala uji kita? Batu baca surah ni, bila kita diuji Allah, dia memberikan kekuatan. Ini bukan beban, ini adalah pendidikan. Ya, ini bukan sekadar musibah, ini adalah tarbiyah daripada Allah. Aku tak tahu benda nak datang apa dia. Allah Ta'ala akan berikan banyak kebaikan di depan, dan kebaikan itu ramai orang yang telah lalai. Jadi kerana kebaikan Allah Ta'ala nak bagi di depan tu, dia bagi aku belajar susah sekarang. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inilah ayat yang menyebabkan 24 jam sehari tidak pernah putus disebut nama Nabi selepas disebut nama Allah. 24 jam azan dikumandangkan. Seluruh dunia, walaupun tak dapat solat di masjid, surau, tetapi azan dilaungkan, bukan? Dan azan berdasarkan pergerakan matahari, bukan? So bila matahari masuk mana-mana dunia, negara, negeri, azan dikumandangkan. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. So 24 jam non-stop sejak daripada Islam menang di bumi Madinah. Sejak daripada Bilal bin Rabah melaungkan azan, tidak pernah berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak pernah berhenti sampai hari kiamat. Sedangkan semasa surah ini diturunkan, Nabi dimaki habis-habisan. Setiap kali musim haji, Nabi akan dimomokkan sebagai orang yang gila, orang yang terkena sihir, orang yang terkena rasukan jin, orang yang belajar sesuatu daripada sekumpulan orang pakar lalu reka Quran. Apa perkataan biadab yang tidak diberikan pada Nabi SAW? Tetapi tuan-tuan, itulah kesulitan dan harga yang perlu dibayar demi mencapai makam yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana Nabi sebelum ini. Tidak ada seorang lelaki yang akan diungkapkan selepas namanya disebutkan, melainkan Muhammad, yang selepas itu kita kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan baginda. Allah Ta'ala juga, ia bersalawat kepada Nabi bersama dengan para malaikat. Maka orang-orang beriman juga hendaklah melakukan perkara yang sama. Sebab apa? Sebab struggle yang Nabi hadapi selama 23 tahun, khususnya 13 tahun di Makkah, untuk memastikan Al-Quran sampai sebagai penyelamat kehidupan dan peradaban manusia. Sebab itu, selepas Allah memberikan jaminan masa depan, Allah Ta'ala menutup surah ini dengan perintah agar Nabi jangan fikir panjang tentang kesulitan, sibukkan diri kamu dengan kerja dakwah fansab, dan banyakkan berdoa Allah terima dakwah dan amalan yang kau lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.